Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sama ada nikmat yang berbentuk jasmaniah ataupun yang berbentuk rohaniah, yang semuanya menjadikan kita terus kuat dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkara-perkara yang menyebabkan kita masih kuat dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah perkara-perkara yang berbentuk akidah ataupun keimanan, yang kita telah bicarakan sepanjang perbincangan kita ini. Semuanya merupakan hal-hal yang memperkukuhkan sistem kepercayaan kita, sistem keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkara yang juga memperkukuhkan keyakinan kita kepada agama kita ini ialah adanya satu dimensi ataupun satu aspek yang meyakinkan kita tentang betapa kehidupan kita ni merupakan kehidupan yang sempurna. Ramai orang yang berada hidup di dunia ini berusaha sedaya upaya mereka untuk memastikan mereka hidup lebih lama, lebih kekal dengan pelbagai cara, sama ada dengan menjaga kesihatan, makan pelbagai ubat-ubat kan, suplemen ataupun pergi bersenam, sehingga ke tahap sebahagian daripada manusia itu cuba untuk mencari jalan-jalan, kaedah-kaedah yang berbentuk perubatan ataupun saintifik ini untuk memastikan bahawa manusia itu kalau boleh hidup lebih panjang dan lebih lama. Kita tak ada masalah sebagai orang Islam, kita tak ada masalah dengan perspektif macam ni, kerana maslahah kebaikan hidup di dunia ni juga sebahagian daripada yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam doa kita betul Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya dulu kita minta hasanah, kebaikan, maslahah daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi kita juga di masa yang sama meminta juga wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kita minta hasanah. Jadi maknanya orang Islam, kita tidak pernah menolak usaha-usaha untuk memperkukuhkan kemaslahatan manusia di dunia ini, termasuklah kesihatan, termasuklah kebaikan-kebaikan dalam sistem ekonominya, sistem sosialnya, sistem pendidikan, sistem kehidupan. Saya baru balik daripada Aceh minggu lepas, seminggu kat sana. Urusan yang lama lah, urusan disaster management. Yang saya pergi Jepun, pergi apa semua tu, yang kali ni dia buat di Aceh. Kenapa? Kerana di Aceh ni dia ada pengalaman menghadapi bencana yang besar 2004 dulu, iaitu tsunami. Antara kajian yang dilakukan terhadap masyarakat di Aceh ni, masyarakat di Indonesia secara umumnya, berkaitan dengan bencana ni ialah ada satu kajian yang menarik dibuat oleh seorang pelajar di Amerika. Dia buat
field work maknanya ini penyelidikan yang turun ke bawah, dia kaji, dia buat questionnaire apa semua kan. Dia mendapati satu dapatan yang agak menarik, ialah dia kata orang sebahagian daripada dia punya hasil kajian itu, dia mendapati bahawa sebahagian orang yang menghadapi bencana kat Indonesia ni lebih tinggi dia punya the more religious the people, the less they are prepared towards disaster. Unfortunately, lebih tinggi dia punya nilai-nilai keagamaan, lebih kurang dia punya persiapan untuk menghadapi bencana. Boleh faham? Maknanya lagi tinggi dia punya rasa keagamaan, rasa iman dia, lagi dia rasa tak perlu dia nak bersiap-siap sangat terhadap bencana-bencana yang dihadapi. Walaupun kita masih boleh pertikaikan lah dia punya dapatan ni, yang buat ni pun orang putih. Kajian-kajian dia pun adalah instrumen-instrumen kajian dia yang kita boleh pertikaikan, dan kat mana dia tanya tu kita boleh persoalkan lagi. Tetapi kalaulah dapatan itu satu yang betul, bagi saya itu tak berapa kena tu. Itu tak berapa kena. Maksudnya sepatutnya orang Islam ni bukanlah kalau dia lebih kuat agama, dia lebih tak kisah tentang bencana, tak buat persiapan apa semua. Sebaliknya, seorang Islam yang kuat keimanan dan juga akidahnya, ikatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya dia lebih bersedia untuk menghadapi bencana. Dia well prepared. Dia akan katakanlah tsunami berlaku 2004, dia akan prepare kalaulah berlaku lagi apa yang kita harus ni. Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi, kita sebagai orang Islam pun kita minta hasanah di akhirat dan juga hasanah di dunia ini. Dan salah satu daripada bentuk kita mempersiapkan kemaslahatan hidup kita kat dunia ni ialah menghadapi perkara-perkara beginilah. Dalam kes kita ni banjir kan, banjir, tanah runtuh baru-baru ni dekat Serendah. Apa persiapan kita? Jangan kita kata tak apalah, nak buat macam mana, Tuhan dah tentukan kan. Kalau saya mati pun mati syahid, kalau saya terlibat sekali dalam bencana tu saya mati syahid kan? Betul, mati syahid, tetapi Tuhan juga di masa yang sama memerintahkan kita supaya bersedia. Wa'iddu mastata'tum bil quwwah, kata Al-Quran. Hendaklah kamu mempersediakan diri kamu dengan kekuatan-kekuatan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi, berjihad jalan Allah Taala dengan jihad yang sebenar. Walaupun di masa yang sama kita tidak nafikan bahawa dengan kekuatan iman kita kepada Allah SWT itu, orang Islam juga dalam menghadapi bencana itu dia lebih tenang berbanding dengan orang agama-agama lain. Itu pun dapatan research yang lain juga yang dibincangkan. Dalam research yang lain, penyelidikan yang lain, ada dapatan mendapati bahawa orang Islam ini dia lebih kuat, dia lebih tenang bila berhadapan dengan bencana, dengan kematian, dengan kemusnahan. Dia tak mudah traumatik kan. Kadang-kadang orang menerima bencana ni dia cepat trauma. Dia tak boleh dah tengok, dia tengok apa air sikit dia tak boleh dah, dia tengok laut sikit dia dah tak boleh. Nah, tapi kalau orang Islam yang kuat imannya, dia tak kisah. Jadi bagi saya kita kena seimbang dalam melihat, satu, kita yakin bahawa segala benda yang berlaku ni adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian daripada iman kita. Salah satu daripada rukun iman kita kan, beriman kepada ketentuan Allah baik dan buruk, syarrihi qadrihi syarrihi wa khairihi. Beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk, termasuk yang buruk. Macam katakanlah bencana di Aceh tu, kita masih percaya itu ketentuan Allah SWT. Tetapi di masa yang sama kita juga diajar dalam agama kita, Allah Ta'ala bila menentukan dan mencipta sesuatu, Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu itu berdasarkan sunnahnya.
Sunnatullah. Maksudnya kalaulah hujan lebat berterusan panjang, musimnya hujan, maka di masa yang sama Allah juga mencipta berlakulah bencana-bencana seperti tanah runtuh. Itu merupakan sunnatullah. Kalau orang moden, dia tak katalah sunnatullah, dia kata this is a law of nature. Kalau dah banyak air, berlakulah bencana. Tetapi bagi kita bukan law of nature, bukan natural benda tu. Benda tu bukan tabi'i, bukan semula jadi, tetapi ia merupakan ketentuan Allah juga. Allah jadikan juga, tapi Allah jadikan dalam, dia panggil pattern yang tertentu. Cara Allah Ta'ala cipta macam tu. Walaupun Allah Ta'ala boleh juga cipta kalau hujan lebat apa semua tapi tak banjir pun boleh juga. Tetapi keadaan itu tidak, dia bukan biasa bagi, bukan satu kebiasaan bagi penciptaan Allah SWT. Yang itu kita panggil sebagai mukjizat, kita panggil sebagai karamah. Adalah istilah-istilah, kita dah bincang dah dulu. Siapa yang ikut kita punya perbincangan ni, memang kita dah bincang tentang istilah-istilah yang kita sebutkan itu. Jadi kesimpulan dia, orang Islam ini, dia kena, kalau dia buat sesuatu kat atas dunia ni, dia kena based on sunnatullah tu. Kalau sunnatullahnya ialah, kalau kita tak bersedia, kita akan kita akan lemah, maka itulah akhir yang akan berlaku. Janganlah kata kita orang Islam, takkanlah Tuhan tak tolong kita, kan? Itu yang Palestin sampai sekarang tak menang-menang, kan? Bila terbakar Israel, kita seronok, kan? Israel terbakar, tapi kejap je, lepas 2-3 hari padamlah dia. Dan it is not the first time. Israel 2010 pun dia dah terbakar besar macam ni juga, dan dia manage to ni lah, kan? Maknanya tak kalah jugalah Israel tu kalau terbakar macam tu pun, kerana ada sunnah-sunnah yang lain yang ada pada mereka. Dia bersungguh-sungguh, maka dia berjaya. Yang tu kita kena ambil kira juga. Dia kuat persiapan ketenteraan, maka dia berjaya. Yang negara-negara Islam, lihatlah apa yang berlaku. Kita berpecah, kita berperang sama sendiri. Jadi macam mana kita nak menang? Jadi sunnatullah itu juga kena dia ambil perhatian dalam kita memahami agama. Sebab kalau kita terlalu mudah meletakkan segala-galanya kepada takdir dan kita tidak berusaha, maka itu bukan sebenarnya ajaran yang sebenar dalam akidah Islam. Itu sebagai mukadimahnya lah malam ni. Kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan hari kiamat ini. Muka surat 80. Kita dah habis 10 perkara yang kepercayaan terhadap hari kiamat itu. Ada beberapa dia punya tambahan. Pertama sekali soal mungkar nakir, nikmat dan azab kubur. Sebahagiannya kita dah bicarakan dahulu. Apa dia? Wajib kita percaya dan beriktikad sesungguhnya mayat itu, orang yang mati itu, apabila diletakkan ke dalam kubur, maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Ini ada yang tanya gitu kan, ini mungkin jawapannya lah. Sekira-kira faham ia akan pertanyaan dan soalan dan boleh dapat menjawabnya. Maknanya bila dia masuk dalam kubur dan meninggal dunia itu, kita dah sebut bahawa kematian itu adalah perpisahan antara roh dan jasad. Tapi persoalannya bila dalam kubur tu, roh sahaja ke atau jasad sahaja atau kedua-duanya? Sebab kalau dah berpisah, patutnya dalam kubur tu jasad sajalah. Dan jasad pun yang kita maklum, lepas 2-3 hari, lepas 2-3 bulan habis, akan dimakan cacing, akan dimakan oleh serangga, anak-anak yang lain lagi. Tetapi kalau menurut hadis, beberapa hadis dan pandangan ulama-ulama, salah seorangnya adalah Ibn Qayyim Al-Jauzi, mengatakan bahawa roh itu nanti akan dikembalikan kepada jasad dalam kubur itu, dan untuk tujuan dia menjawab persoalan mungkar nakir. Sebab persoalan mungkar nakir ni persoalan yang sabit daripada hadis-hadis, memang sabit, maknanya ada persoalan mungkar dan nakir. Salah satu hadis ni saya dah bacakan hari itu, hadis yang mengatakan bahawa ada nantinya 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang akan bertanya
pelbagai soalan. Malah dalam Al-Quran pun ada satu ayat dalam surah Ibrahim ayat 27 yang mengatakan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim ayat 27 yang bermaksud Allah memperkukuhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus sabit, dengan kata-kata yang tegas, kata-kata yang kukuh, kata-kata yang sabit di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam mentafsirkan ayat ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan yang dimaksudkan dengan al-qaulus sabit, kata-kata yang tegap, kuat, mantap ini adalah kata-kata yang akan diberikan oleh orang-orang Islam dan orang yang beriman ketika mana ditanya oleh Munkar dan Nakir dalam kubur nanti. Maka jelas dekat situ bahawa ada persoalan Munkar dan Nakir itu. Dan ada juga hari itu yang bertanya, macam mana boleh 2 kali siksaan kan? Dalam kubur pun ada, kemudian di akhirat pun ada. Salah satu hadis daripada riwayat Tirmizi mengatakan bahawa kubur itu adalah satu taman daripada taman-taman syurga, atau satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin niran. Ini doa yang kita selalu baca ketika talqin, ketika doa arwah. Kita minta supaya Allah Ta'ala menjadikan wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kamu jadikan kubur-kubur mereka itu lubang-lubang daripada lubang neraka. Ambil daripada hadis ni lah. Jadi maknanya hadis pun mensabitkan ataupun menegaskan bahawa kubur itu dah sebahagian daripada akhirat, yang akhirnya ialah syurga dan neraka. Tetapi seksa kubur dan juga nikmat syurga itu dia dah bermula, seksa neraka dan juga nikmat syurga itu sudah bermula sejak alam kubur lagi. Jadi dia macam extension je lah, extension, bukanlah double punishment. Dia macam extension, dia dah bermula di kubur dan nanti dia bersambunglah di neraka ataupun di syurga, ya tuan. Dia belum dihisap, tapi saya dah jawab dari itu. Belum dihisap tidak bermaksud Allah Ta'ala tidak mengetahui akhir orang ni syurga atau neraka. Jadi cara kita pandang macam tu lah. Sekarang ni kita kena macam ni. Ini hadis yang sebut dan Quran. Kemudian syurga dan neraka juga disebut oleh Al-Quran dan hadis. Dan dua-duanya merupakan bentuk hukuman Tuhan dan nikmat Tuhan. Dalam syurga, maknanya dalam kubur pun diceritakan tentang ada nikmat, ada azab. Dalam syurga dan neraka juga ada nikmat dan ada azab. Dan hadis tadi mengatakan sebenarnya kubur ni dah merupakan sebahagian daripada lubang neraka ataupun taman-taman syurga. Jadi macam, bagi saya dia macam extension lah, dia macam sambungan aja. Cuma mungkin hisab itu pertengahan antara kedua-duanya lah. Hisab itu merupakan dia punya formality lah, formality. Kalau kita nak tengok dia formality, tetapi yang akan menghisab ialah Allah Ta'ala. Dan yang menghantar malaikat Munkar Nakir juga Allah Ta'ala, yang punya ilmu tentang ke mana orang-orang dalam kubur ni nak pergi, sama ada syurga ataupun neraka. Dan syurga dan neraka juga merupakan sebahagian daripada taman-taman syurga dan lubang-lubang neraka. Jadi bagi saya bukanlah satu yang agak sukar untuk kita nak mengharmonikan isu ni, dan jangan sampai kita nak menafikan pula adanya azab kubur dan nikmat kubur ini hanya kerana kita rasa bahawa di sana belum ada hisab, ya. Ada nak tanya ke? Nampak macam tak puas hati ke tu? Tak apa. Benda ni tu saya kata, hal-hal kiamah dan akhirat ini kita tak ada jawapan yang pasti, melainkan kita kena refer kepada Quran dan hadis.
Yang pasti Quran sebut, yang itu kita pegang. Yang pasti hadis sebut, yang itu kita pegang. Cuma ada isu lah hari itu yang saya sebut, ada kata hadis ni hadis ahad. Tapi hadis ahad itu pun bukanlah satu benda yang besar, kerana hadis ahad itu salah satu daripada martabat hadis. Tapi hadis ahad juga boleh jadi kuat, bergantung kepada satu sokongan daripada hadis-hadis ahad yang lain. Hadis ahad ni mana hadis sanad dia satu saja. Yang keduanya, hadis ahad ni juga bergantung kepada siapa yang menyampaikan hadis tu. Jadi itu isu ulumul hadis lah. Tetapi isu yang kita bincang tadi ialah isu sama ada dalam kubur itu benar tak ada azab kubur tu, dan benar tak ada nikmat dalam bentuk misalnya Allah meluaskan kubur, itu semua disebut juga dalam hadis. Ada satu hadis asar daripada Sayyidina Uthman yang mengatakan, Sayyidina Uthman mengatakan, sesungguhnya kubur itu adalah penginapan yang pertama antara penginapan akhirat. Ini Sayyidina Uthman sebut. Sekiranya seseorang itu terlepas daripada siksaannya, siksaan kubur, maka apa yang datang kemudiannya adalah lebih mudah daripada itu. Maknanya kalau kubur itu Tuhan dah bagi mudah, lapang dan cerah, terang, maka itu dah macam petanda pengakhiran dia nanti pun merupakan satu yang mudah. Syurga lah maksudnya. Sebaliknya, seseorang itu sekiranya dia tidak terlepas daripada siksaan kubur, maka yang akan mendatang itu adalah lebih sukar lagi. Memanglah banding azab kubur dengan neraka itu lebih berat dan sukar lagi. Jadi ini pun membuktikan bahawa azab kubur itu dah jadi sebahagian daripada preliminary, permulaan kepada azab syurga dan neraka. Ada satu lagi hadis Sayyidina Umar pula, ni riwayat Abu Daud. Ini Rasulullah SAW menceritakan tentang azab kubur kepada sahabat. Kemudian Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, adakah akan dikembalikan akal-akal kita ketika dalam kubur tersebut? Jadi cerita tu seolah kita menjawab soalan daripada malaikat misalnya. Dah pasti kita kena berfikir kan, dan kita kena mengingati siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu kan. Itu soalan-soalan yang akan ditanya dalam kubur. Maka Sayyidina Umar macam tanyalah, macam tuan-tuan tanyalah kan, dalam kubur tu macam mana yang kita boleh jawab soalan tu dengan tu? Kita ada akal ke macam kita hidup ni? Maka Rasulullah menjawab, ya, iaitu akal itu akan dikembalikan sebagaimana kamu sekarang di dunia ni. Maknanya, maksudnya kalau kita nak ambil makna hadis ini dengan hadis-hadis yang tadi, azab kubur, persoalan malaikat apa semua tu akan kita jawab sebagaimana kita menjawab persoalan di dunia ni. Kita boleh berfikir dan kita boleh mengingat, dan kita akan dipengaruhi juga oleh keimanan, akidah dan amalan kita. Of course, masa dalam kubur tu kita tak boleh ubah kita punya amalan lah, sebab kubur itu dah jadi sebahagian daripada penghisaban kan, akhirat. Jadi kalau kita jahat kat dunia ni, dalam kubur tu pun kita akan menjawab persoalan-persoalan tu berdasarkan kita punya kejahatan itulah. Tak ada macam aku nak ubah pendirian lah sebab itu jahat kat atas dunia kan. Dah masuk kubur ni soalan pun dah tahu. Dia tak macam tu. Dia punya sifir ialah keadaan kita di dalam kubur itu adalah berdasarkan amalan dan juga keimanan dan akidah kita pada ketika di dunia ni. Kalau kita etis, kita musyrik, kita kafir ketika di dunia, dalam tu kita akan menjawab sebagaimana keadaan kita. Kalau tidak, dia dah tak konsisten lah dengan amalan kita di dunia. Sedangkan amalan ini yang kita bawa ketika dalam kubur kan. In qata'a amaluhu illa min salas. Hadis kata semua akan terputus melainkan 3 perkara. Antaranya apa? Sedekahun jariyah, anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat. Itu semua gambaran ataupun cerminan amal lah tu. Cerminan amal. Ada lagi hadis yang kata lebih banyak dari itu lagi, bukan 3 saja. Ada yang sebut 10. Yang kita sedekahkan, yang kita masjid yang kita bina misalnya, itu pun termasuk benda yang akan menolong kita masa dalam kubur nanti.
Jadi itu je lah yang boleh saya jawab. Walaupun ada yang berkerut lagi tu, macam tak puas hati juga. Apa isunya? Brain death. Oh, ni cerita neuroscience balik ni. Brain death, mati otak. Kalau kita mati tu dalam keadaan mati otak tu, macam kalau nak hidupkan balik macam mana kan? Dia jadi jangan mati otak. Yang kena, macam kita sebut, kena makan jerung, yang hancur MH17 dulu. Jangan mati otak. Otak pun tak ke mana kan? Kita pun tak tahu, dah berkecai, hancur. Yang kena makan di orang, cannibalism kan? Kan ada dulu orang makan orang. Jadi orang seorang tapi dah jadi dua orang. Sebab dia tu, kalau dia mati macam mana? Kita dah jawab dulu. Kita kata ini Allah Ta'ala. Kita bercakap tentang Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Sebagaimana Allah Ta'ala dulu menjadikan manusia sebelum tiada kepada ada. Untuk Allah Ta'ala menjadikan semula orang yang dah mati berkecai, orang brain dead, orang apa semua tu, bukanlah satu benda yang sukar. Sebab orang kafir pun, orang musyrikun zaman Nabi pun dah tanya soalan ni. Dia kata, macam mana tulang belulang yang dah hancur ni boleh dikembalikan balik dan dipertemukan balik dan dibangkitkan semula? Dia orang tak percaya tentang kebangkitan. Dan Allah Ta'ala jawab dalam Al-Quran benda yang sama. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan kamu dahulu fi awwali marrah, begitulah juga Allah Ta'ala akan menjadikan kamu balik. Dulu Allah jadikan kamu, sebelum tu tiada apa, zero, langsung tak ada. Ini paling kurang kita masih ada. Daging-daging yang pecah-pecah, hancur-hancur tu masih lagi ada kan. Dan benda itu memang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat kita kena lihat begitu. Yang keduanya, kita dah sebut bahawa akhirat ini dia alam yang lain. Dia bukan, the law of physics-nya mungkin tak sama dengan law of physics yang working dalam dunia ini. Kalau sekarang ini kita kata otak tu mati, maka habis, tak berfungsi. Saya baru ziarah saya punya mak saudara semalam dekat HKL. Dia kencing manis, dia dah koma dah dekat 2 tahun, duduk kat rumah. Tapi lepas dia buat operation hari Khamis hari tu, terus dia bernapas lagi, tapi bernapas melalui mesin. Tapi dia dah tak boleh, dia punya ni pun, darah pun macam dah tak ada. Dan doktor kata hari ni akan cabut dia punya mesin tu. Sebab actually dia dah brain dead dah, dia dah vegetatif, dia dah tak hidup dah. Dia sebenarnya dah tak hidup. Tapi kita support dia dengan mesin tu, nampaklah dia punya dada terberombak. Tapi dia punya tanda-tanda kematian pun semua dah ada. Dia punya telinga pun dah jatuh. Jadi doktor kata no point lah. Dan muzakarah fatwa pun dah putuskan, kalau dalam keadaan begitu memang boleh dicabut mesin tu. Sebab dia memang dah tak ada kehidupan. Itu fatwa lah, fatwa. Jadi fatwa pun selarilah dengan doktor sebut. Jadi memang keadaan-keadaan begitu, dia itu physical law di dunia ini kan. Tetapi di akhirat, itu sebab kita baca tentang syurga dan neraka tu, dia dah tak sama dengan semacam kita di dunia ini. Nikmatnya pun dah lain, dia punya tu pun dah lain. Kemudian dia kata ada apa, 70,000 istana. Itu semua tak boleh nak rationalize tu. 70,000 istana apa semua kan, nak duduk seorang 70,000 kan. Jadi mungkin logiknya pun kita guna logik yang berbeza lah untuk memahami. Sebab itu bab ini dia masuk bab iman. Dia masuk bab iman. Tapi bukan iman benda-benda yang luar langsung kita tak boleh nak rationalize. Dia masih boleh dirasionalkan. Tetapi premis dia ialah Tuhan. Kita bercakap tentang Allah Ta'ala yang maha berkuasa untuk menjadikan. Kalau kita masih ingat, ni benda ni penting ni, sebab kita tak nak kita punya akidah ni, anak-anak kita ni bila dia baca tentang syurga neraka, dia duk ingat benda ni fairy tales. Dia duk ingat benda ni kisah apa? Cerita-cerita dongeng. Boleh ke macam tu kan? Benda orang mati bangkit semula, berkumpul. Ini dah dia nampak lah. Filem pula sekarang ni duduk cerita filem pasal zombie. Kan banyak cerita zombie sekarang ni, orang mati bangun balik, berjalan ramai-ramai, makan orang. Betul, anak-anak kita, cucu-cucu kita ni kata agaknya kat akhirat nanti macam cerita zombie ni lah. Dan tak betul lah, maknanya itu macam rekaan saja. Dia tak, ini benda benar.
Ini hak. Sebab tu dalam talqin tu yang kita ingatkan ialah bahawasanya mungkar dan nakir itu benar, bangkit dari kubur itu benar, kan? Itu bukan main-main tu. Kita nak menekankan bahawa memang ini sabit dalam Quran, dalam hadis, sebab itu dia benar akan berlaku. Sebenarnya talqin tu untuk orang hidup, bukannya untuk orang mati, kan? Okeylah baca talqin tu, tapi yang hidup tu kena ambil pengajaran. Memang betul kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara kita faham itu, cara kita nak rationalize itu. Dalam Islam, saya rasa kita kena fikir macam ni, bahawa benda yang akan berlaku di akhirat ni ialah benda-benda yang di luar adat, tapi bukan di luar akal. Dia bukan bertentangan dengan akal, tapi bertentangan dengan adat. Ingat tak dulu masa awal-awal kita belajar akidah tu, kita cerita tentang hukum syarak, hukum akal dengan hukum adat. Hukum syarak tu kalau wajib, sunat, mustahil, harus, wajib, sunat, haram, makruh, harus, 5 tu kan, itu hukum syarak. Tapi kalau hukum akal ialah benda-benda yang mustahil, benda-benda yang wajib, dan benda-benda yang harus. Ada 3. Dan hukum adat ni ialah hukum yang di luar kebiasaan yang berlaku setiap hari. Jadi yang berlaku di akhirat nanti, kita katakan ia adalah perkara-perkara yang di luar daripada hukum adat, tapi bukan luar daripada hukum akal. Dia masih lagi dalam kategori harus. Benda tu boleh berlaku, dia bukan benda yang mustahil. Apa contoh yang kita bincang masa mustahil pada Tuhan dulu? Antara benda yang mustahil pada Tuhan ialah Tuhan itu tidak wujud. Itu mustahil, kan? Wujud lawannya Adam, kan? Ataupun Tuhan itu mati, hayyun lawannya mati. Itu semua mustahil. Sebab kalau itu ada pada Tuhan, mustahil alam ni ada. Hanya dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang wujud sahaja alam ni ada. Itu baru mustahil. Tetapi kalau manusia ni boleh dibangkitkan oleh Tuhan di akhirat nanti, itu tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi kita. Untuk Tuhan yang maha berkuasa, yang maha hidup, maha wujud, untuk mewujudkan benda-benda macam kita ni, itu tidak mustahil. Walaupun dia mungkin di luar adat. Sebab adatnya ialah, kalau kita tengok orang yang hidup selalunya hasil daripada persenyawaan, hasil daripada hubungan mak kita dan ayah kita, maka hiduplah kita. Itu hukum adat. Tapi ada juga orang yang hidup tanpa mak dan ayah. Nabi Isa alaihi salam, dia ada mak aja, Maryam, tapi dia tak ada bapa, kan? Nabi Adam alaihi salam tak ada mak dan tak ada ayah pula, tapi hidup juga macam kita juga. Jadi dia hukum adat, tetapi dia bukan bertentangan dengan akal. Kalau macam tu, kalau kita pakai logik yang itu, kita tu kena tolak Nabi Adam. Macam mana Nabi Adam boleh ada? Kita kena tolak Nabi Isa. Macam mana Nabi Isa boleh lahir tanpa ayah? Jadi cara kita akidah ni, kita bila kita memahami hal-hal akhirat ini, itu masih lagi dalam ruang lingkup akal manusia, tetapi dia di luar daripada adat. Untuk Tuhan cipta balik manusia, tapi Tuhan tidak mustahil bagi dia untuk menjadikan itu, kerana Allah maha berkuasa. Bertentangan dengan kepercayaan sebahagian agama, itu dia mustahil berakal. Contoh, ada agama yang percaya Tuhan itu mati, hidup semula, Tuhan itu disalib. Itu dari sudut pandang kita, itu dah bertentangan dengan akal. Mana boleh Tuhan mati, hidup semula? Ketika Tuhan itu mati, siapa yang menjaga alam ini? Nampak tak? Jadi yang kita sebut dalam akidah Islam ni semua benda-benda yang masih dalam ruang lingkup bagi kita akal, tapi mungkin banyaknya di luar adat, terutama sekali hal-hal kiamat, hal-hal akhirat, hal-hal azab kubur. Tapi jangan kita kata mustahil, mana boleh orang dalam kubur tu dia dah hancur lebu tapi dihidupkan semula. Itu tidak mustahil, kerana yang menghidupkan ialah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala itu selagi mati masuk kubur, iaitu masuk bab mustahil pada akal. Tapi kalau manusia, jadi sebab itu adanya mukjizat,
benda-benda yang di luar daripada adat. Mukjizat tu luar pada adat, bukan luar pada akal. Okey, boleh ke kalau tak puas hati kan, saya tak tahulah, nak kena bincang khusus lah tu ya? Dia kena ada kelas khusus cakap pasal tu. Okey, maka sebab itu soalan mungkar nakir ini dia jadi sebahagian dari benda yang kita kena yakin akan berlaku. Tetapi untuk ketika persoalan itu, persoalan dalam kubur tu, memanglah hadis Quran dia tak cerita secara jelas lah bahawa nanti bila kita dah mati itu Tuhan ambil balik jasad kita, roh kita kumpulkan balik. Tetapi ulama-ulama kita buat macam takwil lah berdasarkan turutan hadis ni. Jadi untuk azab kubur tu akan ada nanti, roh itu kembali kepada jasad. Untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan. Kalau ikut okey, roh tu soalannya, roh tu kekal ke tidak? Ini lagi soalan-soalan yang tak boleh jawab semua ni. Kalau ikut pandangan ulama macam Ibn Qayyim, dia kata sementara. Dia datang, Allah kembalikan semula jasad dan roh itu untuk sekira-kira dia dapat jawab soalan tu. Lepas tu dia akan dipisahkan kembali, dia akan hanya disatukan ketika dia dibangkitkan nanti. Yang dibangkit itu pasti dia akan dipertemukan balik. Sebab di akhirat nanti yang akan dijadikan saksi, ini pun kita selalu sebut, dijadikan saksi oleh Allah Ta'ala itu ialah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi. Dan yang akan dibakar dalam api neraka itu ialah kulit-kulit kita. Itu disebut oleh Al-Quran secara literal, secara muhkamat, yang kita tak boleh nafikan. Jadi dah pastilah dekat syurga dan neraka nanti ada balik jasad tu. Jadi yang dalam kubur itu sementara. Lebih daripada itu saya tak boleh nak cerita. Kita berdasarkan apa yang dicerita oleh para ulama dan apa yang telah sabitlah hadis. Kita habiskan dulu. Nanti mungkin lebih ada jawapan kepada soalan tu. Sekira-kira faham ia akan pertanyaan dan soalan dan boleh dapat menjawabnya setelah ia didatangkan Tuhan dua malaikat mungkar nakir. Bertanya dan soal-soal akan bertanya dan soal akan mayat itu dari hal Tuhannya, nabinya, agamanya, ikutannya, dan dari hal kewajipannya yang diperintah Tuhan supaya ditunaikan. Amalan dia lah kat dunia ni. Kiranya mayat itu daripada mereka yang beriman lagi membuat amalan yang saleh, maka ditaufikkan Tuhan dapat ia menjawab dengan sebaik-baik jawapan. Itu saya kata tadi, dia semua based on amalan kita kat dunia ni. Dia dah tak boleh dah nak ubah kita punya pendirian dekat akhirat itu kalau kat dunia ni kita tidak ada amalan-amalan yang baik. Maka orang itu beroleh nikmat dan kesenangan dalam kubur hingga kiamat. Sekiranya mayat itu kafir dan munafik ataupun syirik semualah, maka tidaklah ia dapat menjawab orang ini akan kena azab dalam kubur sehingga kiamat. Jadi dia punya CV mudah. Apa yang akan berlaku dalam kubur tu semuanya bergantung kepada amalan kita di dunia. Sebab dunia itu sudah dunia akhirat, dunia hisab, dunia pembalasan. Saya harap pembincangan kita ni tak menyebabkan kita lebih ragu daripada yakin. So ni masalah akidah ni nak meyakinkan, bukan nak meragukan. Sebab tak boleh banyak soal. Tapi memang susah nak jawab pun kan. Macam kita sebut tadi lah, kita tak boleh nak menjawab suka-suka. Sebab macam saya sebut, hal-hal ni sam'iyat, hal-hal azab kubur ataupun akhirat ini dalam kategori akidah dia panggil perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar. Dengar dari siapa? Dengar daripada Rasul dan Al-Quran. Jadi kita tak boleh create sendirilah jawapan-jawapan. Tapi ulama-ulama kita bila dia cuba jawab tu, dia cuba nak harmonikan antara hadis ini, ayat ini, apa semua. Jadi sebab itu dia bawa pandangan itu. Kalau kita tak percaya pun, kita masih boleh ambil pandangan yang ulama yang lain, tapi jangan sampai kita nafikan adanya kebangkitan, adanya azab kubur. Itu lebih bahaya.
Sebab memang ada hadis-hadis yang sabit yang bercakap tentang perkara itu, cuma detail dia tu. Detail dia tu yang susah nak jawab tu. Macam tuan tanya tadi, adakah kekal nanti roh tu dengan jasad sampai hari kebangkitan? Susah juga nak jawab. Kalau saya kata tak kekal, nanti tuan kata masa kan kata tadi diazab sampai kebangkitan, sampai kiamat kan. Mesti kena ada dua-dua sekali. Susah. Itu persoalan yang susah. Nak kena buat ni dulu, buat kajian dulu. Saya kena tengok dulu. Ada kitab-kitab yang ceritakan tentang ni, antaranya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali, kitab Ajaibul Qalb, Baihaqi, Qurtubi ada. Tapi nak kena tengok dulu lah. Kalau tidak susah kita tak nak main jawab je. Ada hadis cakap kita jawab, ada hadis cakap kita jawab. Tapi orang akan tanya, macam mana hadis ni dengan hadis ni macam bertentangan? Kita tak nak macam tu. Kita nak cari pandangan yang harmoni. Tapi saya ada satu hadis lain. Ini ayat Quran, ini bukan hadis, ini Quran sebut. Hakikat bahawa manusia tu bila mati roh dia keluar berjasad itu pasti. Kerana itu memang ada ayat Quran yang jelas dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya Allah memegang jiwa seorang itu ketika dia mati, roh dia tu, dan memegang roh seorang yang belum mati ketika dia tidur. Maknanya ketika tidur itu memang Allah, roh itu dikeluar, ditarik. Tapi bila dia bangun diletakkan balik. Tapi orang yang mati maknanya roh itu tidak kembali kepada jasad. Maka Allah Ta'ala menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain. Maknanya orang yang hidup tu roh itu pergi baliklah sampai pada waktu yang ditentukan. Sungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala pada golongan orang yang berfikir. Itu jelaslah maknanya dua elemen roh dan jasad itu bila dia berpisah, itu menunjukkan kematian. Tapi kehidupan di akhirat itu antaranya ialah apabila dia dikembalikan, maka tetapi yang kekalnya ialah roh tadi, yang kekalnya ialah roh. Maknanya sebab itu salah satu tafsir ayat kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri itu akan merasai mati. Antara tafsiran ulama ialah setiap roh itu dia akan merasai kematian, dalam arti kata berpisah dengan jasad itu. Sebab kalau dia nak merasai, dia masih ada, dia masih hidup. Tapi kalau semuanya mati, siapa yang merasa itu? Yang merasai itu ialah nafs tadi. Kullu nafsin, setiap diri, roh itu akan merasai mati. Maknanya merasai, dia akan experience perpisahannya dengan jasad itu. Jadi itu salah satu makna ayat itu. Jadi maksudnya roh itu yang akan kekal keluar daripada jasad. Dan roh ini juga yang sebelum jasad ada pun dia dah ada. Itu juga Quran yang sebut. Pertemuan bila Quran Allah Ta'ala mengumpulkan semua manusia dan bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua menjawab, bala syahidna. Masa tu kita bukan di dunia lagi, belum lagi dijadikan. Itu maksudnya roh ini dia elemen yang lebih kekal berbanding dengan jasad. Sebelum jasad ada dia dah ada, selepas jasad tiada pun dia masih ada. Itulah yang kita boleh faham daripada apa yang disebut oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma dalam neuroscience tak pernah sebut pasal roh ni, sebab dia dah tak masuk, tak boleh bawa masuk makmal. Jadi dia orang tak boleh nak ceritalah pasal roh. Sebab itu mereka banyak menumpukan kepada otak lah, menumpukan kepada nerve system, sistem saraf dan juga otak manusia. Cuma macam kita katakan, kita tak menolak apa yang ditemui oleh sains ni, selagi dia tidak bertentangan dengan apa yang disebut oleh Al-Quran. Jadi kalaulah sains moden mengatakan otak ni very instrumental, begitu penting dalam menentukan hidup dan mati, kita pun tak ada masalah untuk bersetuju. Cuma kita masih mengatakan bahawa kematian itu yang paling mutlak ialah apabila roh itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila roh ditarik, ketika itu jugalah otak itu tidak berfungsi.
Maknanya macam ni, sains moden mereka bercakap tentang the physical world, the physiological world, otak, sistem saraf, urat-urat apa semua ni. Agama bercakap tentang benda yang rohaniah, spiritual world. Tetapi bagi kita dia berjalan sekali. Bila roh itu ditarik, pada masa itu jugalah otak semua tidak berfungsi. Cuma sains moden dia tak boleh nak cerita sebab dia tak percaya kepada benda-benda yang gaib. Ni yang moden, yang sekular lah. Kalau saintis muslim, dia tugas saintis muslim lah sekarang ni, macam mana dia nak mengharmonikan apa yang Quran, hadis ni sebut pasal roh, jasad apa semua ni dengan yang dia buat kajian tentang otak, sistem saraf ni. Dia tak boleh pisahkan dua tu semacam dua hakikat kan. Ini sains punya realiti, yang ni realiti agama. Sedangkan kita percaya dua-duanya benar. Mana boleh terpisah macam tu kan. Iaitu kita serahkan kepada anak-anak kita yang belajar sains lah. So datuk nenek pun kena nasihat lah pada cucu-cucu, jangan belajar sains ni membuta tuli macam tu aja. Cubalah juga kaji kan, macam mana kita nak harmonikan yang Quran sebut, yang hadis sebut tentang roh, jasad apa semua ni dengan yang you belajar sains ni tentang otak, tentang sistem saraf, tentang neuro linguistic program, NLP. Ini kalau anak-anak kita kalau bab motivasi ni suka NLP sekarang ni, neuro linguistic program, boleh baca minda orang apa semua ni. Jadi kena ada usaha itu. Kalau tidak kita berterusanlah dalam masjid cerita pasal roh. Esok dia pergi kerja, masuk makmal, langsung tak ada roh tu. Yang dia cerita pasal benda-benda fizikal aja. Sedangkan dia seorang muslim. Jadi saya serahkan masalah ni kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita fikir bersama. Dan kita boleh sambung lagi soalan-soalan yang tak selesai tadi, insya-Allah kita cuba cari jawapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qali. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahma nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil inna siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.